tetapi nak masuk nama korban. Pasal dia tak faham benda tujuan korban. Nampak? Itu contoh. Maka tujuan kita baca surah Al-Fatihah banyak sangat, supaya intipati surah daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 kita bawa dalam kehidupan kita. Ada ayat akidah dan ada ayat amalan. Nampak? Di antara ayat akidah, iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah. Maka menafikan puak-puak Jabariyah. Puak Jabariyah ni puak Islam kok, tapi sesat. Nama Islam cakap benda sesat. Kalau kita semayang, puasa, zakat, tutup aurat, buat baik, tak guna juga. Kalau Tuhan tetap dah kita masuk neraka, orang hok dengar pun, oh betul juga. Kalau kita baik, kita jadi jahat, enjoy. Sebab kalau kita jahat sekalipun, kalau tulis dah ahli syurga, masuk syurga juga. Jadi hak mana nak buat? Buat jahat, buat baik? Buat jahat lah. Seronok duduk dalam dunia. Ini Jabariyah. Nampak? Jabariyah dalam api neraka. Ini contoh zaman dulu. Zaman sekarang tak payah tulis Jabariyah. Bila kita pegang gitu, itulah Jabariyah namanya. Gitu juga dengan puak-puak Qadariyah. Ini sesat, lagi menyesatkan. Dia kata bila kita buat tentu berjaya. Bila kita usaha mesti jadi punya. Garanti apa? Garanti sama. Main ibu tangan sama, thumbs up dia panggil. Nah, ini akidah Qadariyah, sesat di dalam neraka. Maka Allah Ta'ala, wa iyyaka, dan akan dikau saja nasta'in, aku minta tolong. Maknanya kalau tidak pertolonganmu sampai, kita tidak akan maju, tidak akan berjaya, tidak akan berhasil dalam semua usaha kita. Dua ayat yang kita ulang dalam Fatihah, tapi dah kita tak faham. 100 tahun kita semayang, masih lagi kita bersandar kepada kebendaan. 1000 tahun kita sujud dah, tapi kita tak faham, masih kita berpegang dengan usaha kita. Nah, kerana tak faham saat ni lah, maka kita ada usaha. Tapi ingat, usaha kita bukan kuasa betul, Allah yang menjayakan. Sebab tu orang kafir dia buat satu-satu benda, bila tak berjaya, bunuh diri. Faham? Dia tak faham konsep Allah yang menjayakan. Nak asal sikit bunuh diri, asal sikit bunuh diri. Kita nak bunuh diri ke? Naik kat bangunan, nak terjun ke ayat, turun semula. Cuma tak bunuh diri, tapi akidah rosak. Faham? Orang kafir dia nekat terjun terus. Kita putus asa dah, nak terjun je tak berani. Sama-sama rosak. Hak terjun dengan tak terjun, akidah sudah rosak. Batu jangan pegang dengan kebendaan. Duit kita banyak dalam bank pada rima. Main bank apa? Ada 150,000. Dalam tabung haji 80,000. Catat bank 190,000. Saham ada 250,000. Oh, berasa kemah dah. Oh, aku beres dah. Kalau anak-anak aku dah tolong apa-apa, aku beres dah. Kemah keming dah aku. Inilah Mu'tazilah atau Qadariyah yang sesat lagi menyesat. Dia berasa duit boleh menolong dia. La ilaha illallah. Rosak. Batu datang Rasul bagi khabar ke kita agama tauhid, la ilaha illallah. Tiada yang boleh menjamin masa depan melainkan satu, dialah Allah. Tiada yang boleh jaga kesihatan kamu, bukan duit, hanya Allah. Tiada yang boleh kawal kamu melainkan Allah. Semua Allah, 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 Allah dipanggil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Batu orang panggil kita tahlil. Kadang-kadang dijemput tahlil ya, ada makan sikit kita buat jamuan. Nah, kita pergi tahlil. Nah, lepas tu kita faham tak tahlil tu? Tak faham. Nah, yang kita faham ikut imam. Imam 100, kita 100. Imam 10, 10. Nah, sini ada tak orang buat tahlil-tahlil gitu? Tak ada. Ada juga kan? Kalau kampung kita tu, kalau tok imam tua dia panjang. Tok imam tua. Doa dia panjang, tahlil dia panjang, baca dia banyak. Nak sampai ke doa tu sejam setengah. Tahlil dia slow pula. La ilaha
illallah. Nah, kalau saya muda kata lambat boleh makan kedarah begini. Nah, mari tu imam muda pula balik Jordan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah Rabbi, bismillahirrahmanirrahim. Tak kira lah baca cepat baca lambat, benda la ilaha illallah faham baik. Faham baik-baik. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainkan Allah. Tuhan mana tak ada. Yang kita kata tiada Tuhan, tiada Tuhan, Tuhan mana tak ada. Faham? Tiada Tuhan selain Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mana tiada Tuhan yang boleh beri rezeki melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh beri sembuh melainkan Allah. Tiada Tuhan yang beri manfaat melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh amar melainkan Allah. Tiada Tuhan yang boleh beri senang melainkan Allah. 100 kali baca kita ingat gitu baru makan. Ni ada tak kita ingat gitu? Tak ada. La ilaha illallah, kuah gula ayam sebelah. Pasal letak dah depan ayam gula. Tak nampak dah tujuan kita tahlil, iaitulah menyebut kalimah la ilaha illallah supaya mantap akidah kita, semakin kemah bahawasanya tiada suatu, hanya Allah segala-galanya. Nah, tapi oleh kerana kita tak faham, maka 10 tahun dah tahlil masih lagi syirik kepada Allah. Bila obat mahal berasa yakin boleh baik. Bila doktor pakar berasa sedap macam baik dah. Bila kenderaan kita molek mewah berasa sapa dah ke destinasi. Kita lupa Allah yang menyampaikan, Allah yang menyembuh, Allah yang memberi penyakit, yang menurunkan obat, yang menjamin rezeki, menjamin kehidupan, semua dia belaka. Kalau Allah jamin tak ada duit seseng pun, maka hidupnya selamat sampai ke akhir hayat. Tapi kalau Tuhan tidak benar, ratusan ribu juta dalam bank, dia hidup dalam keadaan kesusahan. Dalil yang terjun bangunan ramai mana, duit beratus ribu dalam bank. Bukan pakat office bar, CEO, chief executive officer, terjun bangunan, manager, bukan branch manager, general manager, ambil Smith and Wesson point 38 khapung bahan tapanda tu bi otak kembu, duit berterabur jatuh. Bukan duit yang menyenang. Tapi kita sudah lupa Allah. Nah, bila anak-anak kita senang belaka, ibu bapa berasa terjamin masa depan. Ada orang dia masuk duit insurans nyawa. Nah, 500 ribu masuk insurans nyawa. Dia pun berasa kalau aku ada aksiden ke kemalangan ke apa-apa ke, nah, aku tak bimbang dah pasal 500 ribu ringgit careman insurans nyawa. Dia rasa yakin dengan duit 500 ribu. Orang ini sudah syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dia lupa Allah Ta'ala tidak akan ampunkan sekali-kali dosa syirik. Jangan main-main. Baik mak rempik hak sting pe kuda lagi, Allah boleh ampun dosanya. Tapi syirik, yakin dengan duit insurans dia akan senang masa hadapan, orang ini sudah syirik. Jahat daripada mak rempik hak kacing pe kuda 15 utir lagi. Faham? Ini masalah akhir zaman, akidah rosak, lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam keadaan tenang, kita tak sedar akidah kita rosak. Masih tiap-tiap tahun menunaikan haji di Mekah, sibuk meletak jamrah, padahal akidah sudah rosak. Faham? Kutik batu, pergi di Muzdalifah, kutik batu, sekocek. Mutawih kata, malam ni kita kutik batu, nak meletak, esok raya. Kutik segendong batu ni, kutik. Dia tak faham tujuan kutik batu untuk apa? Untuk melontar di mana? Melontar di jamrah. Tak ada melontar tu apa? Melontar tu ustaz kami khabar kena masuk betul-betul kena masuk. Tu dia reti. Dia pun uting molek masuk. Dah dia juara dah 3 tahun turut-turut. Bang. Memang masuk batu dalam tu. Tetapi hikmah dia, tanda kita bermusuh dengan syaitan. Faham? Dari segi hukum fiqh memang nak suruh masuk. Dari segi hakikat, maknanya aku musuh syaitan, kerana syaitan musuh Allah dan Rasul. Maka bila aku balik ke tanah air, semua orang yang memusuhi Allah dan Rasul, dia juga musuh aku. Ada tak bila kita balik? Tak ada. Sesat dah haji, bagus sesat dah haji. Nampak? Balik kampung senyumlah kapal terbang.
Bini dia kata, abang wah ni senyum hak daripada Jeddah sampai ke KLIA senyum mewek. Dia senyum apa? Balik nanti orang panggil kita haji. Balik panggil haji, itu saja dapat. Maka dapat di tanah air orang yang memusuhi Allah dan Rasul, dia masih bersahabat. Nampak tak? Dia tak faham benda tujuan melata. Kena molek dia bersama ni pula dengan golongan-golongan yang mempertahankan amalan syaitan di dalam negara. Nampak? Molek lata dia pula di KLIA. Bila dia balik, kita orang kampung baling batu belaka 70 butir hari tasyrik. Faham? Baru pandang ke muka dia. Pasal dia tak faham. Biar faham benda tujuan Allah suruh kita buat. Jadi nak kaya lah, nak duit banyak, tak ada salah. Simpanan dalam bank ada 8 bilion, tak ada hak. Tapi ingat, 1 sen pun tak boleh beri manfaat kepadamu. Pegang situ, baru ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita rasa duit kita banyak, kita rasa selamat, duit kurang, berasa kurang selamat, maka orang ini rosak akidah. Bukan satu kaum 72 orang panggil go to hell di dalam api neraka. Nah, baju jubah boleh pakai, serban boleh beli kain kedai Cina, papling made in China, okey, bagi kain putih 80 meter belik serban. Ada besar gitu, tak ada boleh buat. Sugi boleh gonyong duduk. Nah, celak boleh lama, tebal 4 inci boleh lagi, tak ada masalah. Nah, Quran berbuat dalam kocek boleh buat. Sebeh kayu kokap besar bola gah duduk tekak boleh buat. Tapi akidah sudah rosak. Bila duit banyak rasa senang hati, bila duit tak ada susah hati. Di mana Tuhan? Tak ada Tuhan. Tuhan dia duit. Maka apa guna nak jubah seleret tanah, serban besar pada trailer, tak ada guna. Bang, bila akidah kita sihat, walaupun pakai topi sudu, ada tulis kopi yang atas kepala, tulis pakai seluar jing 503, baju hacker ada kuda naik ke atas tekak, tapi semua dia yakin Allah belaka jalannya ke syurga. Betul tak? Ni kita kena jaga. Sebab kita kadang-kadang pegang dengan usaha kita. Kita lama duduk masjid, nak kita berasa hebat. Nah, orang lain lepas mayang asar balik dah, kita dah nyanda di tiang. Subhanallah, 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 subhanallah. Bukan kata lama dah sampai 60 tahun, baru 3 bulan beramal gitu. Syaitan masih cocok. Oh, mau kelah bah. Mau kelah, mau orang lain balik, mau duduk sebeh lagi, tunggu sampai maghrib. Kita pun okey ke aku, okey ke. Faham? Balik awal, masuk dalam buka kokok, buka rimah syaitan. Faham? Syaitan sekali atau buka nawalek satu masjid, habis dia kau long masuk trailer belaka. Jangan main syaitan, dia bijak. Sebab itulah semua Allah Ta'ala belaka. Ingat, cari duit tak ada salah. Ingat, duit tu tak boleh tolong sedikit pun. Jangan kita berasa hebat dengan apa yang selain daripada Allah. Ayah kita sakit, walaupun kita doktor pakar, bini kita pakar bedah, adik perempuan kita pakar biu, tak boleh tolong. Masuk satu makanan pun Tuhan tidak izin. Masuk sesuap nasi, keluar semua sekali. Allah tidak izin, mati juga. Lepas tu nak buat gua ni, kita ni banyak lupa ni. Masa dengar kita faham dah, tapi bila lama sikit kita lupa. Sebab tu dia kena latih. Hari-hari kita kena ingat. Setiap benda yang berlaku ingat Allah, barulah kita tak lupa. Kita dapat duit banyak, dia fikir walaupun aku dapat 10,000 hari ni, belum tentu seseng aku dapat belanja. Jika Allah tidak izin, latih sebut gitu dalam hati. Faham? Kita nak pergi hospital esok, jumpa doktor, keluar doktor, good morning, kita pun nampak ni doktor ni sama lemah dengan kambing yang makan rupuk luar. Tak ada sedikit pun kuasa menyembuhkan penyakit aku, tapi aku adalah umat Nabi. Aku mari ini kerana Nabi kata tadawau, berobatlah kamu. Yang menyembuh